Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat ilahi hari masa ini kerana Allah SWT memberikan kurniaan kepada kita sebuah negeri Pahang Darul Ma'mur yang makmur. Jadi saya pun bersyukur dilahirkan oleh Allah SWT sebagai salah seorang daripada rakyat di negeri Pahang. Kebetulan pula keluarga saya berada di kampung Bukit Seding, Kuala Tekad, Temerloh, Pahang pada tahun 67. Ayah saya sebenarnya dulunya asalnya guru agama, tapi di zaman penjajahan dulu, zaman komunis, dia jadi polis, bertugas sebagai polis. Kemudian bila dia bersara, maka dia balik ke kampung. Waktu itu barulah saya dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Kuala Kerau, Sekolah Kebangsaan Kuala Kerau. Kemudian tu saya berpindah ke Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Temerloh. Kemudian itu saya menyambung pengajian ke Kuliah Sultan Abu Bakar Pekan Pahang. Kemudian itu saya menyambung pengajian saya ke Universiti Al-Azhar Mesir. Lepas itu saya balik, selama 7 tahun duduk di Mesir. Saya balik, saya berkhidmat di Sekolah Menengah Agama Darul Naim sebagai guru selama 3 tahun. Kemudian itu saya ditawar untuk berkhidmat sebagai pegawai penyelaras masjid dan surau di Kerajaan Tut selama setahun. Setahun saya duduk situ, saya ditawarkan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Haji Adnan bin Yaakob, waktu itu dia Menteri Besar Pahang, untuk menjadi pegawai khas kepada beliau. Saya bertugas selama 11 tahun dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Setelah 11 tahun, saya ditawarkan oleh kepimpinan negara dan negeri kita untuk dicalonkan di Dewan Negeri Kedah N28, sebab pada ketika itu wakil rakyat yang sedia ada, arwahnya Datuk Zaharuddin Kasim, meninggal dunia. Jadi terpaksa diadakan pilihan raya kecil. Kebetulan ditakdirkan oleh Allah SWT, saya dipilih. Dan sampailah ke hari ini ditakdirkan masih lagi saya diminta untuk membantu kerajaan Barisan Nasional bagi membantu rakyat dan membawa suara rakyat untuk kepentingan negeri Pahang Darul Ma'mur. Kita berkhidmat ni semua tugas wakil rakyat, dan dia sudah tentu ada masing-masing akan buat apa yang terbaik untuk orang ramai. Kalau tanya puas hati kita tu, memanglah semua benda kita akan rasa macam bagus jadi kita. Tetapi sebenarnya apa yang memberi kepuasan kepada rakyat itu yang akan menjadi kepuasan kepada kita. Pertama sekali, apabila rakyat menyuarakan kepada saya hal-hal tanah, isu tanah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Di Jengka 23 kita berjaya menyelesaikan isu geran tanah penduduk-penduduk Jengka 23, isu geran tanah penduduk Jengka 22. Kemudian itu kita ada isu yang dibangkitkan oleh penduduk setempat tentang hal projek pembesaran kampung di Desa Baru Purul. Seramai, kalau tak silap saya, 130 orang penama yang telah dipilih oleh penduduk setempat di situ. Saya telah usahakan, yang mana benda ni tertunggak berpuluh-puluh tahun, tapi alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah benda itu dapat saya bantu dia orang, dan dah ada geran pun, dia ada orang bina rumah pun di situ. Begitu juga permohonan tanah kelompok di Lipat Kajang. Ini melibatkan lebih 150 orang penama. Kita dapat selesaikan pengurutan di orang tu. Kemudian itu permintaan orang ramai untuk mendapatkan rumah yang boleh diorang milik, dapat memenuhi kehendak diorang dengan membina Prima Pahang di Kampung Bukit Lada. Dan saya syukur Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga sekarang terbaru bersetuju dengan cadangan kita orang di sini untuk membuat satu lagi projek perumahan Prima dan juga rumah makmur tanah yang terletak antara Jengka 23 dan juga Kampung Batu Sawah. Jadi ini juga dianggarkan lebih 200 orang akan menikmati tempat tinggal baru mereka. Begitu juga rungutan diorang di Kampung Rumpun Makmur, Kampung Pulau Raya, Kampung Gunung Senyor, Kampung Helda Jengka 25, Kampung Batu Sawah,
yang mana di sini mempunyai penduduk yang ramai, ada pula beberapa buah sekolah. Rungutan diorang perlu kepada balai bomba. Jadi alhamdulillah saya berjaya memenuhi permintaan diorang ni sehingga terbinanya balai bomba itu dan akan beroperasi dalam masa yang terdekat. Kita rasa gembira apabila rungutan orang ramai inginkan tempat anak-anak mereka dijaga, dipelihara. Jadi saya telah berpakat dengan Yayasan Pahang tentang rungutan ini dan kita bersetuju untuk membina tadika tahfiz. Tadika tahfiz ini kita boleh letak anak di situ daripada pagi sampai petang. Dia orang bukan saja dijaga makan minumnya, dijaga kerehatannya, tidur baringnya, tetapi mereka juga diberikan pengetahuan dengan menghafal surah-surah dan ayat-ayat yang pendek. Jadi ini juga satu perkara permintaan rakyat dan penduduk setempat yang mereka rungutkan. Kita telah bekerjasama dapat kita adakan dan sediakan kepada penduduk setempat. Itulah antara contohnya daripada banyak-banyak perkara. Jadi amat sudah tentu untuk kita merancang pembangunan itu juga perlu kepada kebijaksanaan dan juga idea-idea baru yang lebih terselah. Perkara yang masih lagi menyenakkan kepala saya apabila terdapatnya sawah-sawah yang terbiar. Benda ini menjadi sedikit sebanyak isu yang menumpuk di kawasan. Jadi benda ini masalahnya bukan kerana kita tidak ada perancangan, kerana tanah itu masih lagi ada geran. Jadi ini adalah perkara antara yang menjadi cita-cita kita di Dewan Negeri Kedah ni. Sudah tentu kalau kita dapat menyelesaikan ini akan dapat membangunkan ekonomi penduduk setempat dengan lebih teratur dan lebih baik. Berkaitan dengan pendidikan di Kuala Kerau ni, di Kedah ni agak ketinggalan kalau kita perhatikan di Jerantur, di Temerloh, di Bera. Dia paling tidak pun dah ada college community. Tapi di sini masih belum kedapatan lagi. Benda ini juga menjadi permintaan kepada mereka yang berminat kepada kemahiran. Jadi kita perlu fikirkan juga benda-benda yang seumpama ini supaya dapat kita ikhtiarkan dengan sebaik mungkin. Itulah perkara-perkara yang sangat penting yang perlu kita renungkan dan cari jalan bagaimana untuk kita membina. Tapi kita pun kena fikir juga sebab di sini ada Felda Jengka 23, 25, 22, 21, 24, Jendak Utara, Jendak Selatan, penduduknya ramai. Kita ada perumahan-perumahan yang sudah banyak dibina, baru dibina. Jadi kita dah berlain, landscape kita tidak seperti dahulu. Dahulu mungkin betul kita berfikir kita tak perlu bina benda-benda ini sebab ada di Jerantur, ada di Temerloh, dah memadai. Tetapi kita dah sesak dengan penduduk. Itu antara benda yang perlu dipikir. Dan salah satu benda yang tidak kalah pentingnya, kita kena memikir juga isu air. Isu air sudah mula menjadi kekangan, walaupun tidak terlalu ketara, tapi kita tak nak benda ini dah teruk, dah dahsyat baru kita nak ambil tindakan. Jadi tak seronok. Kita biarlah cari, kalau boleh kita cari jalan lebih awal bagaimana supaya benda ini jangan berlarutan dan lebih tenat. Benda ini kita cuba cari jalan, mungkin akan ada jalan keluar insya-Allah. Ribat ni bahasa Arab, bahasa Melayunya artinya pondok ataupun pusat pengajian lah. Ini sebenarnya dah lama, sebelum saya lahir lagi dah ada. Orang tua dulu dah bina. Sekolah Temerloh pun tak ada lagi, sekolah di Kuala Kerau tu pun tak ada lagi, sekolah di mana pun tak ada lagi. Sini dah ada sekolah. Cuma dia on off. Disebabkan faktor penjajahan, disebabkan faktor kewangan, disebabkan faktor jauh. Jadi akhirnya dia ada masa berhenti, tak berfungsi, tak beroperasi, dan kini kita hidupkan kembali dengan membantu serampang 2-3 mata. Apa maksudnya? Menghidupkan kembali yang pertamanya menghidupkan kembali
kerja urus yang dibuat oleh orang dulu-dulu dalam pendidikan agama. Yang keduanya, kita membantu anak-anak yang tak mampu. Jadi budak-budak di sini, dia orang tak bayar 1 sen pun. Dia orang duduk dengan tanggungan kita sepenuhnya, makan, minum, tidur, baring. Dan yang ketiganya, kita dapat menyediakan pendidikan agama secara jadi yang lama lah, cara dasar, kitab kuning apa semua. Jadi kita harap benda ini dapat memberi manfaat kepada pelajar lah. 40 orang. Budak ada orang-orang yang terdidik juga, mereka yang lepas-lepasan. Saya Ibrahim tu. Inilah saya begini dari dulu, sebelum jadi wakil rakyat saya begini, dah jadi wakil rakyat pun saya begini, tak berubah. Memang begini dulu. Beginilah yang awak nampak ni. Memang saya dari dulu dah begini. Bukanlah dibuat-buat, bukan tiba-tiba je wujud tak. Memang beginilah saya. Tak berubah. Dia committed dengan apa setiap permohonan yang dibawa untuk membantu rakyat di dalam, terutama dalam Dun Keredau. Di bawah ni Datuk Seri sendiri, dia membantu dengan kadar yang cepat. Betul. Datuk Seri ni adalah seorang yang pelajar yang terbaik. Lagipun dia pandai segala-galanya, daripada segi agamanya, dia didik daripada kecil-kecil kan. Dan dia sampailah saya mengajar dia darjah 1. Dia hormat kepada orang tua, makna orang yang tinggi pada dia lah. Dalam kawan-kawan dia biasa lah. Tapi dia tidaklah budak yang nakal sangat sebagai dia cakap tu ya. Saya maknanya berbangga lah. Maknanya yang seorang murid yang saya latihkan daripada darjah 1 sampailah hingga dia berjaya lah setakat yang saya mampu ya. Dan sebenarnya saya ni kawan ni memang kata daripada sekolah je lah. Tapi cara kebetulan tu dia jadi rapat tu sebabnya masa nak kelas tambahan, jadinya dia tak tahu nak pergi mana. Jadi kita cuba cakap dia tak payahlah balik. Kita cakap, kita datang ke rumah kita je. Dia kata nak merasa naik perahu, tak pernah naik perahu. Biasa naik bas, kata dia naik perahu tak pernah. Jadi saya turun ke sungai, bawa dia perahu sampai seberang sungai. Lepas tu jalan kaki pula dia dari tepi tu ke rumah saya tu, lebih kurang dalam tak sampailah 1 kilometer. Sikap dia memang kata ni low profile. Dia tak ada berkira bola bergelar kata Datuk Seri. Tapi cara dia tu bila jumpa dengan saya tu, dengan orang-orang lain pun macam tu. Dia ada tak kisah, dia tak ada title tu, dia ada nombor 2. Yang penting kemesraan tu